tajuk ke-7, bab 7 dalam tajuk geografi fizikal, iaitu proses dan kesan luluh hawa. Kita tengok definisi dia dulu. Luluh hawa. Highlight dulu. Ini dia bagi tahu secara ringkas saja. Dia luluh hawa ni dia memainkan peranan penting dalam pembentukan pandan darat di sebuah kawasan. Proses luluh hawa mengambil masa beratus juta tahun untuk membentuk kawasan pandang darat Kars. Benda ni dah berlaku ratusan juta tahun yang lepas. Kalau untuk proses yang semasa, dia berlaku juga tapi sangat perlahan. Kecuali daripada tindakan manusia dengan haiwan tu adalah, tapi kalau berlaku secara semula jadi, dia memang masa yang sangat perlahan. Kesan luluh hawa membawa kepentingan kepada pembangunan sesebuah negara. Dia ada manfaat kepada ekonomi negara jugalah. Dalam bab ini awak akan belajar konsep dan jenis luluh hawa, faktor yang mempengaruhi luluh hawa, proses dan contoh di kawasan gurun panas dan juga kawasan tropika lembap. Kita tengok eksplorasi bab. Kita tak apa ni. Okey, 7.1, konsep dan jenis luluh hawa. Luluh hawa ialah proses, ini awak kena ingat, pemecahan, perebutan dan penguraian batuan di sesuatu tempat secara in situ. In situ maksudnya dia berlaku di situ. In situ ni bukan perkataan bahasa Melayu ni. Tapi digunakan secara standard dalam istilah geografi. Dia berlaku di kawasan yang asal. Dan dia tidak dipindahkan ke kawasan-kawasan lain. Oleh ejen luluh hawa. Agen luluh hawa iaitu air, cahaya matahari, angin, suhu, tindakan manusia, haiwan dan tumbuhan. So kena ingat definisi dia iaitu proses pemecahan batuan, proses pemecahan, perebutan dan penguraian batuan secara in situ oleh ejen luluh hawa, air, cahaya matahari, angin, suhu, manusia, haiwan dan tumbuhan. Maksudnya dia berlaku akibat tindakan ejen-ejen. Dan benda ni memang berlaku sepanjang masa lah. Ejen-ejen inilah yang menyebabkan batu ini sama ada dia pecah, dia rebut atau dia jadi terurai. Kita ada 3 jenis luluh hawa, iaitu luluh hawa fizikal. Fizikal ni ialah proses pemecahan dan penyepaian batuan besar kepada serpihan kecil tanpa mengubah kandungan kimia. Dia secara fizikal sajalah, daripada batu besar jadi kepada batu kecil. Luluh hawa fizikal paling dominan di kawasan gurun dan juga tropika lembap. Kenapa? Nanti kita tengok dalam tajuk yang seterusnya, dalam bab seterusnya. Paling dominan paling banyak lah dia berlaku. Bukan kata di kawasan lain tak ada. Tapi dia paling banyak berlaku di kat gurun dan tropika ni disebabkan oleh faktor cuaca. Gurun dan tropika lembap. Kemudian luluh hawa kimia. Merupakan proses perebutan dan penguraian batuan apabila batuan itu bertindak balas dengan air, oksigen, asid organik dan juga karbon dioksida. Ini menyebabkan kandungan dan struktur asas mineral dalam batuan akan berubah. Kandungan dan struktur asas mineral berubah.
Dia bertindak balas dengan air, oksigen, asid organik dan karbon dioksida sehingga menyebabkan mineral dalam batuan tu berubah. Tindak balas tersebut akan melemahkan ikatan mineral dalam batuan, melarutkan mineral batuan dan menyebabkan batuan mengembang dan terluluh hawa. Sangat dominan di kawasan tropika lembap. Luluh hawa kimia. Kandungan dan struktur asas mineral dia berubah. Akibat daripada tindak balas dengan air, oksigen, asid organik dan juga karbon dioksida. Nanti huraian lanjut dalam luluh hawa kimia. Luluh hawa biologi, proses pemecahan dan penguraian batuan akibat tindakan tumbuhan, haiwan, mikroorganisma dan manusia, sama ada secara fizikal atau kimia. Dia aktif di kawasan tropika lembap. So nanti kita akan tengok dalam tajuk luluh hawa biologi. Itu saja untuk 7.1, pengenalan secara asas konsep luluh hawa dan juga jenis luluh hawa. Siapkan nota yang tajuk ni. Dah ada info kat sini. Info tambahan untuk awak fahamlah. In situ batuan terluluh hawa di tempat asal dan tidak dipindahkan ke tempat yang lain. Dr. Daly senadakan 3 jenis luluh hawa. Soalan dia ada 3 bukti tu. 3 jenis luluh hawa. Itu saja untuk 7.1. Kita jumpa lagi dalam tajuk 7.2 pula. Terima kasih. Assalamualaikum.